Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Apa kabar guru-guru di Konti? Kabar baik. Baik, kabar Baik. Jadi selamat datang ke kelas tuition yang diberikan secara percuma oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Jadi apa kabar semua murid-murid yang sedang menonton sekarang ini? Jangan lupa kongsikan dahulu kelas Cikgu Uci pada pagi ini kepada rakan-rakan semua. Jadi sebelum kita mula, cikgu memperkenalkan diri dahulu. Mungkin hari ini ramai yang tertanya-tanya, wah siapa nih guru baru ke? Ni bukan guru baru, ni guru lama tetapi guru sekolah rendah. Nama cikgu Sigul dulu dan cikgu bertugas di SK Kota Marudu 2, Kota Marudu Sabah. Dan cikgu ialah guru sekolah rendah, guru matematik. Jadi bersama-sama dengan kita pada hari ini kita ada Cikgu Maya dari SMK Pandan Indah Ampang. Apa kabar Cikgu Maya? Baik hari ini. Okey, dan kita juga ada Cikgu Teh dari SMK Permai Indah Pulau Pinang. Hai Cikgu Teh. Hai. Dan sebelum cikgu memberikan kelas ini kepada Cikgu Uci, kita jemput semua murid. Kita ada sini Dini. Hai Dini. Hai Angel. Hai Dayang Sazwani. Jangan heran kenapa moderator pada hari ini sangat ceria kerana guru sekolah rendah memang terbaik. Kena ceria, macam tu. Terbaik Cikgu Lulu. Cikgu sekolah rendah kena anggap kita semua budak sekolah rendah. Betul. Jadi kena macam saya. Sebenarnya kan Cikgu Maya, Cikgu Teh, masa Cikgu Uci PM saya minta bantuan untuk jadi moderator, saya risau tahu sebab sekolah menengah kan. Kalau saya jadi guru sekolah rendah ni mesti murid pelajar-pelajar sekolah menengah terkejut nih siapa guru yang ceria betul dalam konteks kan. Jangan heran sebab cikgu guru sekolah rendah. Jadi memang kena macam ni, macam sikit, goyang-goyang sikit. Hai Diana juga, selamat pagi. Dan sebelum kita mulakan kelas, jadi cikgu menjemput semua kepada yang beragama Islam untuk berdoa Ummul Kitab, dan kepada yang bukan beragama Islam, kita berdoa mengikut kepercayaan kita masing-masing. Okey, amin amin. Jadi sebelum cikgu berikan konti ini sepenuhnya kepada Cikgu Uci sebagai presenter hari ini, cikgu ingin war-warkan lagi kelas ini diberikan secara percuma dan juga sijil juga turut diberikan, sijil penyertaan peringkat kebangsaan. Semua link itu akan diberikan kemudian di hujung kelas. Selain sijil, Akademi YouTuber juga memberikan 3 kredit yang pelajar-pelajar semua boleh kumpul dan
boleh tebus ganjaran hebat yang disediakan oleh Akademi YouTuber. Kena sebut baik-baik. Kadang-kadang tersasul jadi YouTuber. Orang Sabah kan. Betul. Orang Sabah YouTuber. YouTuber. Gitu. Kalau orang Sabah sebut YouTuber jadi YouTuber. Okey, jadi tanpa membuang masa, cikgu persilakan Cikgu Uci untuk meneruskan kelas pada pagi ini. Dipersilakan Cikgu Uci. Hai, terima kasih pada Cikgu Lulu selaku moderator. Terima kasih kerana sudi menjadi moderator saya pada pagi ini. Semasa kelas ini, terima kasih banyak-banyak. Okay. Juga dengan Cikgu Maya, ya KP Kimia di Ayu, rakan seperjuangan di kimia juga di Ayu, Cikgu Teh, thank you bersama saya pada hari Ahad ni. Hari Ahad kan kita mau baring-baring, tidur-tidur. Ya. Jadi, okey, tanpa membuang masa lagi, cikgu akan mulakan kelas. Okey, sebelum itu selamat berhari Minggu semua. Hari Minggu pun kita mesti kita belajar juga ya. Kita belajar tentang kimia pada hari ini. Cikgu akan sharekan berkongsi dengan kamu tentang tajuk termokimia ya, tingkatan 5. Hai Haras, hai Nur Syahira Ira, hai Diana Sofia, hai Dayang Syazwani, Angel, Rina, Dini, Nadia dan semua yang berada di live chat cikgu pada hari ini. Okey. Okey, minta maaf Cikgu Uci sebelum Cikgu Uci mulakan dengan Cikgu Uci punya macam termos saya nampak ni, termokimia. Benda ni terlalu lama sudah saya tinggalkan. Lebih kurang, janganlah nanti orang tahu umur saya tua. Okey, sebelum kita ni memulakan kelas, cikgu berikan dahulu kod yang pertama sebagai motivasi, pemberi motivasi kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini. Jadi bersedia semua kod yang cikgu terus sebutlah dua kod pertama. Dua kod yang pertama ialah E4. E4. Okey, teruskan Cikgu Uci. Okey, jadi sebelum cikgu masuk di dalam termokimia ni, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada cikgu dan rakan-rakan di sini, jangan lupa ya tekan butang like, share dan juga subscribe pada yang belum lagi subscribe ke channel-channel kami. Okey. Jadi di sini ada channel Cikgu Maya. So boleh search ya channel Cikgu Maya dan subscribe juga untuk dia, dan ada banyak video PDPC tentang kimia di channel Cikgu Maya ni. Jangan lupa subscribe. Okay, ada juga channel Cikgu Mui Hong Teh juga mempunyai banyak video PDPC tentang kimia. So jangan lupa subscribe ya. Okay. Ya, dan tidak lupa juga buat sebenarnya ada nih, kejap ya. Ada Cikgu Lulu. Okey, special untuk dia. Dia ada sekejap, ada sekejap tiada. Cikgu Lulu, jangan lupa search channel Cikgu Lulu juga. Subscribe dia sebab dia mempunyai banyak tips ya, terutama yang tidak mempunyai kemahiran dalam matematik, memang kena basic dari sekolah rendah. Sekarang ni sekolah rendah silibus dia juga menyamai sekolah menengah, cuma dia yang basic. Cikgu Lulu mempunyai banyak sangat cara untuk mengira yang terpantas, cara mengira yang lebih berkesan. So ada ramai juga pelajar sekolah menengah yang bersama dengan Cikgu Lulu selalu, dan cikgu pun selalu juga berada di channel dia untuk belajar bagaimana cara-cara untuk memberikan contoh-contoh pengiraan dengan lebih mudah kepada para pelajar. Okey, jadi
So kita akan masuk dalam bab termokimia tingkatan 5 ya. Selamat pagi Muhammad Hairul. Ya. Jadi semasa dalam tingkatan 4 ya, dalam tingkatan 4 lagi kamu sudah pun belajar dalam bab 2 tentang perubahan kimia ya, seperti perubahan jirim kimia, seperti apa? Pendidihan, tindak balas, proses atau tindak balas, proses pendidihan, proses kondensasi, proses peleburan, itu semua adalah berkenaan dengan haba. Okay? Jadi semasa tingkatan 4 lagi juga, kita ataupun kamu, para pelajar, telah pun belajar tentang atom, molekul, ion, okay? Dan juga teori kinetik jirim yang berkaitan dengan tenaga haba kan? Bagaimana pergerakan jirim ini apabila tenaga haba dikenakan ke atas atom-atom, bagaimana keadaannya dalam keadaan cecair, dalam keadaan pepejal, dalam keadaan gas juga. Okay, kimia merupakan satu mata pelajaran yang memang seringkali dikaitkan dengan atom, molekul, ion dan juga tenaga haba. Dan untuk peringatan kamu, tenaga haba adalah berbeza dengan suhu. Selalu para pelajar confuse suhu dengan tenaga haba. Dia berbeza. Suhu diukur dalam unit darjah Celsius, tetapi tenaga haba diukur dalam unit kilojoule ataupun joule. Okey, so mari kita tengok apa itu perubahan haba dalam tindak balas. Okey. Tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, kalau dulu-dulu bukan dulu-dulu lah. Okey, di universiti cikgu dan juga cikgu-cikgu lain yang ada di dalam ni, okey, kami belajar tentang cabang ini berjilid-jilid bukunya, yang mana cabang kimia ini adalah di bawah tajuk kimia fizikal, iaitu kita belajar bukan saja tentang haba, eksotermik dan endotermik, kita belajar mendalaminya tentang entropi, tentang entalpi, pergerakan zarah dan sebagainya. Cuma dalam bab 5 ini, okey, dalam bab 3 ya, tingkatan 5 ni Cikgu Maya. Bab 3 termokimia. Ya, bab 3. KSSM bab 3. KSSM bab 3. Okey. So kita tidak belajar begitu mendalam. So don't worry, bab ini agak mudah. Okay. So terdapat perubahan tenaga apabila tindak balas kimia berlaku dan lazimnya melibatkan tenaga haba. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga haba sama ada dibebaskan ataupun diserap. So perkataan ni dibebaskan, tenaga haba dibebaskan, tenaga haba diserap. Penting ni, dibebaskan, diserap, dibebaskan. Cikgu Uji. Ya. Sorry kacau. Sebenarnya untuk tindak balas eksotermik, endotermik ataupun terms bagi termokimia ni, tingkatan 3 dia dah belajar. Oh, dalam sains. Yes, ada dalam sains. Tapi untuk pengiraan tu tak ada. Dia hanya terangkan apa itu tindak balas eksotermik atau apa itu tindak balas endotermik, dan dia dah belajar juga untuk melukis energy profile diagram tu. Oh, wow. Maksudnya, sebenarnya. Bagus. Maksudnya para pelajar sepatutnya sudah mempunyai basic yang kuat ni tentang eksotermik dan endotermik. Okay, so perkataan dibebaskan, diserap haruslah digunakan selalu. Okay, jadi jom kita tengok apa itu tindak balas ekso. Ekso maksudnya dibebaskan ya. Di manakala tindak balas endotermik, haba diserap. Kalau eksotermik, haba dibebaskan. So itu dahulu. Itu dahulu masukkan dalam minda. Ekso maksudnya haba dibebaskan. Okay. Endo, haba diserap. Haba diserap. Cikgu Uci, saya pun sedang menyerap ni sekarang. Ya. Jadi benda ni
Terlalu lama. Macam Terlalu tidak, lama saya ditinggalkan. Macam tidak pernah ada di dalam otak saya lah. Cikgu Lulu tengah endo. Ya. Ya. Yes. Tadi Cikgu Lulu dia tengah endo. Endo knowledge. Endo Yes. knowledge. So, mari kita tengok apa itu tindak balas eksotermik. Okay. Eksotermik, kamu nampak bulat ni, kamu selalu akan kaitkan dengan atom kan? Jadi, haba dibebaskan. Eksotermik maksudnya haba dibebaskan. Apa jadi kalau haba dibebaskan? Tindak balas kimia membebaskan haba ke persekitaran. Jadi haba yang dibebaskan persekitaran akan menyebabkan persekitaran, suhu di persekitaran itu meningkat. Okey? So, tindak balas eksotermik haba dibebaskan ya. Jadi, bekas akan menjadi panas sekiranya tindak balas yang berlaku di dalam bekas ini adalah tindak balas eksotermik. So, ingat ya fakta tu, kalau eksotermik, haba dibebaskan. Jadi, bekas akan menjadi panas. Okey, di mana haba yang dibebaskan persekitaran akan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Okey. Sebagai contohnya ialah respirasi, pengoksidaan logam, tindak balas peneutralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia dan tindakan melarutkan natrium hidroksida ke dalam air. Okey. Jadi tindak balas endotermik pula adalah yang sebaliknya. Indo kan? Indo. Jadi haba masuk. Haba diserap. Okay. Jadi tindak balas kimia menyerap haba daripada persekitaran dan menyebabkan suhu persekitaran menurun, maka bekas ini akan menjadi sejuk. Okay, so kamu hanya perlu hafal yang satu sahaja, yang eksotermik tu, kemudian yang sebaliknya akan berlaku kalau endotermik. Kalau mau senang lah, kalau nak senang, kamu hanya perlu hafal eksotermik tu sahaja ataupun endotermik salah satulah, dan yang satu tu lagi kamu akan terus boleh faham. Okay? Jadi tindak balas eksotermik adalah contohnya fotosintesis, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan, penguraian nitrat logam apabila dipanaskan, dan tidak balas melarutkan garam amonium di dalam air. Okey. Jadi haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia dinamakan haba tindak balas dan diberi simbol sebagai delta H. So ini lagi yang seterusnya ya, haba yang dibebaskan atau diserap dinamakan haba tindak balas. So dia punya simbol ialah delta H. Jadi unit bagi haba adalah kilojoule per mol. Jadi apabila haba dibebaskan ke persekitaran, delta H bertanda negatif. Okey? So kalau haba diserap pula, nilai delta H ialah positif. Okey. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi contohnya ini, bila kamu nampak sahaja delta H, ya. Ada apa-apa? Cikgu Uci, ada soalan dari Haras nih. Kalau transpirasi ekso kan cikgu, macam apa nih? Apa maksud? Eksotermik, transpirasi tumbuhan kan. Kalau manusia respirasi kan. Kalau tumbuhan betul. Transpirasi. Okey, so dia sama dengan respirasi tadi lah. Okey, respirasi tadi apa? Ekso kan? Ekso kan tu Cikgu Maya tadi. Ekso. Ya, betul. So dia sama dengan respirasi manusia juga. Ya, betul tu Haras. Betul. Betul. Jadi delta H di sini, Cikgu sambung balik ya. Delta H negatif kan di sini. Negatif tu maksudnya ini adalah tindak balas ekso, iaitu haba dibebaskan. Jadi ini maksudnya setiap 1 mol. Setiap 1 mol. Okey. Garam. Kejap, kita tengok sini. Tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik membentuk magnesium sulfat dan gas hidrogen. Okey, ini dikenali sebagai tindak balas eksotermik.
Apabila 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik, okay, dia akan menghasilkan sebanyak 467 kilojoule tenaga haba di persekitaran. Okay. Jadi semasa tindak balas ini suhu campuran meningkat. See, nampak kan? Yang suhu tu memang berbeza dengan tenaga haba. Okay. Jadi jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Okey, sekarang cikgu terangkan. Tadi cikgu membaca. Okey, sekarang cikgu terangkan. Ini yang dalam gambar raja profil ni. Okey. Okey, gambar raja profil ni, garis ini, garis mendatar yang cikgu tunjuk ni adalah kandungan tenaga bahan tindak balas. Ini bahan. Okay. Ini pula adalah kandungan tenaga hasil tindak balas. Dan di atas garis ini wajib ditulis persamaan kimianya ataupun ion pun boleh diterima. Okay. Sebab itu di sini ada persamaan kimia. Ini bahan tindak balas, ini hasil tindak balas. Okay. Jadi setiap 1 mol magnesium sulfat yang terhasil ni akan membebaskan 467 kilojoule tenaga haba. Okay. Jadi negatif ni dia tidak merujuk kepada nilai tenaga haba. Tetapi negatif itu hanya menunjukkan sama ada tindak balas tersebut membebaskan haba atau menyerap haba. Okay, so jangan confuse ya. Negatif bukan menunjukkan nilainya, dia di bawah kosong. Ada ke tenaga haba yang di bawah kosong kilojoule ni? Okay, jadi negatif itu adalah menunjukkan exo ataupun endo sahaja. Okay, so mol negatif 1 tu menunjukkan setiap 1 mol tenaga, setiap 1 mol hasil yang terhasil ini, magnesium sulfat ni, okay, membebaskan 467 kilojoule tenaga haba. Ingat, ini adalah delta H ni adalah simbol untuk tenaga haba yang terbebas. Okay. So ini pula adalah gambar raja aras tenaga bagi tindak balas endotermik. So, bila kamu lihat persamaan kimia ini, nampak saja positif, dia adalah apa? Endotermik. Okay. Endotermik. So ini maksudnya kita baca di sini ya, tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida. Apabila 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen, dia akan membentuk 2 mol gas nitrogen monoksida. Jadi sebanyak 180 kilojoule tenaga haba akan diserap ke persekitaran. Semasa tindak balas, suhu campuran ini menurun. Okay? So macam mana tahu menurun? Sebab dia endo. Kalau exo tadi suhu tindak balas meningkat ya. So oleh kerana dia positif, kamu terus tahu dia endotermik, suhu menurun. Okey. Kemudian kandungan haba bahan tindak balas dia mesti lebih rendah daripada kandungan haba hasil tindak balas. Okey. Yang ini kandungan ini hasil tolak dengan bahan. Kalau yang ini tinggi tolak rendah, okey, akan dapat positif lah kan. Yang besar tolak yang kecil akan dapat positif. Okey, so kalau exo tadi dia turun tangga. Exo turun tangga gambar raja profil. Kalau endo dia naik tangga. Ya. So naik tangga. Okey. Jadi ini selalu keluar dalam soalan objektif tau. Selalu sangat keluar dalam soalan objektif iaitu dalam yang aneka pilihan yang ada 1, 2, 3, 4. Itu apa nama soalan objektif macam tu yang pakai nombor 1, 2, 3, 4, A 1 dan 2, B 2 dan 3.
Okay, yang ini selalu keluar dalam soalan objektif yang begitu. Okay, jadi first of all sekarang cikgu akan simpulkan exo, endo. Okay, kita hafal satu sahaja. Exo, haba dibebaskan. Exo, negatif. Dia punya ini, delta H dia negatif. Okay, kemudian exo, gambar raja, profil tenaga, turun tangga. Boleh? Itu saja, 3 tu, hafal dulu. Hafal dahulu. Yang pertama tadi cikgu ulang ni sebab mau kamu hafal. Okay. So cikgu mau kamu tulis di ruangan chat tu supaya cikgu tahu kamu mengikuti cikgu ya. Okay. Kamu tulis di sana apa 3 fakta tu. Cikgu nak tengok. Mau tengok kamu sama ada kamu mengikuti cikgu sekarang. Okay. Eksotermik. Tulis sana ekso saja. Okay. Pertama ekso. Bebaskan haba. Haba dibebaskan. Kedua nilai haba pembakaran pula. Tenaga haba dia negatif. Delta H negatif. Ketiga, gambar raja profil tenaga turun tangga. Atau gambar raja aras tenaga turun tangga. Okay? So itu yang perlu kamu hafal betul-betul. Okay, exo haba dibebaskan. Okay, tanda dia negatif, turun tangga. Okay. Cikgu Uci. Ya. Cikgu Uci macam boleh buat lagu saja ni Cikgu Uci untuk ingat. Ya, Cikgu Lulu macam mana? Boleh? Jangan. Nanti saya buat petang ni. Ya, jom kita buat petang ni. Tengok Cikgu Lulu. Okey, bagus sini Dini Nadia, exo. Ya, bagus. Muhammad Khairul. Okey. Maksudnya ini adalah fakta yang paling penting di dalam bab ini. Kamu grab yang paling penting dulu. 3 ini ya. Okay. So, kamu hafal satu. Yang endo tu kamu akan terus sahaja boleh ikut. Okay. Sebab jadi dia disebalikkan. Ya, exo, hafal exo dahulu, kemudian endo tu ialah di sebalik exo. Di sebaliknya, di sebalik tabir. Itu kan lagu itu. Boleh tu, boleh buat lagu ni. Boleh buat lagu ni, bagus. Jadi peta titi yang berikut menunjukkan cara gambar rajah aras tenaga dibina. Kamu telah belajarkan tadi, Cikgu Maya sudah lapor dengan Cikgu. Dia bagi tahu yang dalam mata pelajaran sains tingkatan 3 kan Maya? Okay. Yang kamu telah pun belajar tentang bagaimana melukis ataupun mungkin ada disentuh ya tentang gambar raja aras tenaga atau profil tenaga. Okay. Jadi Cikgu cara dia ya. Sebelum Cikgu Uci meneruskan dengan peta titi ni, Cikgu saya berikan dahulu kod yang seterusnya. Okay. Kod pertama dan kedua tadi sudah diberikan dan sekarang ini ialah kod yang ketiga. Okey, kod ketiga ialah 3. Senang ingat. Kod ketiga ialah nombor 3. Okey, teruskan Cikgu Uci. Okey. Jadi untuk melukis gambar raja aras tenaga ya, lukis anak panah ke atas dan label dengan perkataan tenaga. Dan kemudian lukis 2 aras tenaga tersebut. Okey. Kemudian tulis bahan tindak balas dan hasil tindak balas pada aras tenaga yang betul. Lukis arah anak panah dari aras tenaga bahan tindak balas ke aras tenaga hasil tindak balas. Dan lukis delta H beserta dengan nilai. Okey. Jadi, cikgu balik pada yang tadi. Cara melukis dia tadi, mula-mula lukis paksi Y. Okey, gambar raja aras tenaga tiada paksi X. Sini lukis paksi Y dan label dengan perkataan tenaga. Kemudian yang kedua ialah lukis ni garis. 2 garis ni sama ada naik tangga atau turun tangga. Okey, so lukis ini, kemudian lukis ni, ini untuk endo. Kemudian lukis garis yang ini, yang cikgu tunjuk ni dan mesti ada anak panah. Okay? Kalau turun tangga, anak panah tu pun turun tangga. Okay. So wajib ada anak panah. Kemudian wajib ada apa ni?
bersamaan dia. Di bahan tindak balas, hasil tindak balas dan seterusnya mesti ada nilai delta H. Delta H seperti ini. Okey. Jom kita tengok lagi ya. Perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. So cikgu tidak boleh terlalu laju juga di sini sebab ini juga berkaitan dengan fakta yang mesti kamu betul-betul grab habis-habiskan. Bukan grab food, bukan juga grab car. Ini grab chemistry nama dia. Okay, grab termo kan? Okay. Jadi kenapa cikgu kena lama-lama di sini? Sebab di sinilah pelajar selalu kehilangan arah. Sebab confuse bila pemutusan, bila pembentukan ikatan. Okay. Jadi cikgu mau kamu cuba kejap sini ya, cikgu cari pen dulu. Saya punya pen belum sampai lah cikgu Lulu yang apa tu? Yang huyon. Huyon. Okey. Tak lama lagi akan tiba. Okey. Dah sabar sudah. Okey. Jadi Cikgu Uci. Ya. Kat sini Haras dengan Khairul Fitri. Okey, Haras tanya Pak CX tak ada So Cikgu Uci kena tekankan lagi sekali. Ya. Okey. Ya betul Pak CX dia ada macam tengok di sini ya. Haras dan juga Khairul Fitri. Okay. Paksi Y sahaja. Ya, paksi Y sahaja ni nampak ni. Tenaga. Paksi X memang tiada. Tiada paksi X di sini. Yang ada ni garis untuk bahan tindak balas, untuk kandungan haba bahan tindak balas dan juga garis untuk kandungan haba hasil tindak balas. Okay. So sekarang ni kita akan belajar tentang pemutusan dan pembentukan ikatan. Semasa SPM baru-baru ini keluar di dalam nombor 10 kertas 2 ya tentang ini pemutusan dan pembentukan ikatan dan duka cita sekali terlalu ramai pelajar yang tidak dapat pun memahami bila pemutusan ikatan berlaku, bila pembentukan ikatan berlaku. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan cuba fahamkan untuk kamu pemutusan pembentukan ikatan. Okey, katakanlah ini atom ya. Ini atom pepejal. Okey, kamu nampak ni atom pepejal tersusun rapat yang cikgu lukis sekarang ni. Okey. Jadi bila kita duduk rapat-rapat, maksudnya kita mempunyai daya tarikan yang kuat. Masa itu kita mempunyai daya tarikan yang sangat kuat. Okay? Tetapi cuba kalau kita ada haba panas 40 darjah Celsius. Apa jadi dengan kita yang duduk rapat-rapat? Panas kan? Maksudnya panas. So, menggelupur. Menggelupur panas. Okay. Jadi haba diserap. Stres. Diserap dari persekitaran ni. Panasnya di dalam. Panasnya di dalam. Ni kata Muhammad Khairul ni dan mula tolak orang lain. Iya betul, pandai kau Muhammad Khairul. Jadi mulalah tolak orang lain istana kau. Sana kau, sasar kau. Kalau orang Sabah kan Muhammad Khairul, kalau nyah kau dari sini sasar kau. Waca. Cikgu Uci. Waca. Kalau Cikgu Maya tu semalam dengan Cikgu Teh, waca. Pas semalam Cikgu Teh tak ada kan Cikgu Teh? Malam kami berwaca-waca. Ayo kena tengok balik video itu. Kena tengok balik. Okey, jadi bila panas, terputuslah ikatan. So pemutusan tu berlaku. Pemutusan ikatan tu berlaku apabila haba diserap. Okey, haba diserap. Cikgu Teh, Cikgu Uci. Kalau saya kan, saya mengajar anak murid saya gunakan analogi. Okay, ada sepasang couple. Okay, lepas tu ada orang ketiga. Orang ketiga ni bawa haba. So apa jadi dengan couple ni? Couple ni akan
pisah. Oh. Lepas tu kalau nak kawan balik macam mana? Yang orang ketiga ni kita wacarkan dia. Lepas tu dia akan sambung balik. Baguslah. Wah, Maksudnya bagus ni. kalau pelajar-pelajar sekarang ni dia terpengaruh dengan perkataan Indonesia. Biasa orang ketiga tu bukanlah orang ketiga. Kalau di TikTok namanya pelakor. Oh, pelakor. Kalau di TikTok. Betul. Ya. Jadi si pelakor ini, means ada 2 couple. Dia ada daya Ada satu tarikan couple. Ada satu couple. So ada orang ketiga ni, si pelakor ni membawa haba yang panas. Dan memutuskan ikatan. Jadi sekarang kita akan terus pergi ke pembentukan ikatan. Mula-mula atom-atom ini jauh ni. So, apa jadi kalau haba dibebaskan? Maka bila haba dikeluarkan antara atom-atom tersebut, jadi pembentukan semula ikatan akan berlaku. Yang ini pun kamu hafal satu sahaja ya. Kamu hafal satu sahaja. Jadi konsep itu kamu mesti betul-betul faham. Apa pemutusan dan pembentukan ikatan. Kalau haba diserap, putus. Kalau haba dibebaskan, pembentukan semula ikatan. So mari kita tengok gambar raja profil tenaga ini. Apa yang cuba diterangkan dalam gambar raja profil tenaga ini? Tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan. Nampak ni? Tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan. So dalam gambar raja ini, di sini yang ini adalah satu gambar raja profil yang lengkap dengan tenaga pengaktifannya sekali. Biasanya kalau dalam gambar raja aras tenaga pengaktifan yang ini tidak ditunjukkan. Tetapi kamu mesti tahu ya tentang tentang gambar raja yang inilah ada tenaga pengaktifan ini. So 436 kilojoule tambah 243 kilojoule. Ini biasanya diberi di dalam soalan sekiranya ada soalan seperti ini. Jadi ini adalah tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan. Jadi di sini pula tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan ialah 2 darab 432. Jadi di sini tenaga haba yang dibebaskan untuk pembentukan ikatan. Jadi akan dapat tenaga pengaktifan di sini dan juga di sini adalah tenaga haba yang dibebaskan. Yang ini nanti kita akan tengok yang lebih mendalam ya. Kalau adalah dalam tajuk ini nanti. Sebelum saya masuk ke tempat yang lain, saya ingat pukul berapa sekarang ya? 11.38 awal lagi. Yang inilah ya. Sebelum saya masuk ke slide yang seterusnya, cikgu akan tunjukkan tentang soalan SPM ya yang keluar pada tahun lepas berkenaan dengan pemutusan dan juga pembentukan ikatan. Jadi dalam tindak balas eksotermik, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas adalah lebih tinggi berbanding tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Dalam tindak balas endotermik pula, tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas lebih besar berbanding tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. So yang ini kalau dalam buku teks kamu kena wajib faham. Jangan hafal faham betul-betul. Jadi nampak nih cara menghafal. Dalam tindak balas exo kan. Tenaga haba dibebaskan. Jadi tenaga haba dibebaskan tadi maksudnya pembentukan ikatan. Kan? Tenaga haba dibebaskan dari atom tadi tu. Kan tenaga haba dibebaskan keluar, so pembentukan ikatan.
Jadi perkataan selepas haba dibebaskan, pembentukan ikatan. Okay. Dalam hasil tindak balas adalah lebih besar berbanding tenaga haba yang diserap. Diserap ni untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Dan nampak ni, yang kedua, dalam tindak balas endotermik, nampak saja endot, tenaga haba yang diserap. Okay, kalau tenaga haba yang diserap, nampak saja diserap, memutuskan ikatan. Memutuskan ikatan. Okay. Dalam bahan tindak balas adalah lebih besar berbanding tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. So hafal satu boleh dapat yang satu sebenarnya. Okay. Jadi cikgu akan tunjukkan dahulu soalan soalan tahun lepas. Okay. Okay, sementara tu Cikgu Lulu boleh beri kod yang seterusnya? Okey, boleh. Kod yang sebelum kita melihat soalan SPM tahun lepas, wah berdebar-debar, saya pula berdebar nampak soalan ni. Cikgu akan berikan kod yang seterusnya iaitu kod yang keempat pada hari ini. Kodnya ialah sifar. Ini ialah istilah matematik sekolah rendah, sifar ataupun kosong. Okey, sudah dapat, boleh dapatkan sifar. Okey, kita teruskan dengan melihat soalan SPM ini. Kenapa saya berdebar-debar ni Cikgu Teh? Mau ambil SPM? Ya, tak tahu Cikgu dulu nak ambil SPM. Ambil SPM balik tu. Macam tengok adoy. Okey, teruskan Cikgu Uci. Okey, jom kita ambil SPM balik. Okay. Jadi untuk nombor 10 ya pada tahun lepas iaitu kertas 2 ni. Okey. Ini ini sebenarnya soalan pilihan tapi pada tahun ini ya soalan bahagian C bukan lagi menjadi kertas pilihan, bukan lagi soalan pilihan, wajib dijawab. Okey. Jadi ialah kalau wajib dijawab maksudnya tengok baik-baik ni. Jadi Raja 10 menunjukkan gambar Raja aras tenaga bagi dua tindak balas kimia. Okey, yang berbeza menggunakan asid hidroklorik. So kalau kamu lihat di sini tindak balas pertama di sini, ni turun tangga. Turun tangga. Ini naik tangga. Okay. So kalau kamu nampak saja di sini terus kamu tengok yang mana satu exo, yang mana satu endo. Okey, ada sesiapa yang dalam mungkin ada pelajar yang boleh bagi tahu saya yang mana satu, tindak balas satu exo kah endo? Tindak balas dua exo atau endo? Boleh type di ruangan chat situ. Boleh. Sebelum si Gululu yang jawab. Wah. Ya, semangat si Gululu. Semangat yang telah endo tadi. Okey, ada jawaban dari Muhammad Hairul. Apa dia Muhammad Hairul? 1 eksotermik kata Muhammad Hairul. Oh, bagus. Wah, ramai ni jawab ni eksotermik. Exo. Bagus sekali. Betul. Yeay. Kita bagi tepukan. Ya, ini ialah eksotermik. Jadi kalau exo tanda dia ialah baguslah cikgu dulu. Jangan bagi jawaban. Yalah negatif lah sebab masa mencemburui kan. Kita bagilah jawaban. Jadi betul negatif. So kalau yang ini kamu mesti sudah tahu ini adalah tindak balas endotermik. Jadi nilai haba, tenaga habanya adalah positif. Kamu lihat ya, benda yang begini simple ya. Tengok markahnya berapa? 6 markah. 6 markah. Tengok di sini apa soalan dia. Berdasarkan Raja 10 cadangkan L dan M. Tentukan tanda. Soalan yang begini simple ya.
tanda haba pembakaran. Dia soalan ni hanya mahu tahu, hanya nak tahu sama ada positif atau negatif, sudah bagi markah. Betapa liniannya soalan ni. Okey, untuk kedua-dua, banding dan deduksikan maklumat yang boleh diperolehi daripada gambar rajah aras tenaga. 6 markah, maksudnya 6 fakta. Okey, jadi sambil kita belajar dalam tajuk dalam tajuk termokimia pada Ahad ni, cikgu dengan baik hatinya akan memberikan cara-cara untuk menjawab soalan seperti ini ya. So 6 markah maksudnya 6 fakta. Okay. Cikgu Uci ada soalan dari Muhammad Hairul. Ya. Apa maksud cadangkan L dan M? Okey, cadangkan L dan M maksud dia mahu apakah bahan L dan juga bahan M. Okey, so jom kita tengok soalan ni. Afrina sudah beri jawapan ni untuk L. Apa? Apa tu? Mau sebut pun saya segan, Cikgu Teh. Apa Cikgu Teh? Hidroksida, NaOH. Apa? Cuba Ya, sahaja. Cikgu Lulu, kami bagi markah. Ya. Cikgu Lulu, Naoh. Sebut je Naoh. Naoh. Cikgu Lulu tahu ni. Cikgu Lulu adalah graduan engineering, mustahil. Wah. Pernah jadi juruterang. Itu Cikgu Uci jangan sebut perkara yang 2 dekad yang lepas. 2 dekad. Dia tetap sama. Jadi jangan adik-adik sekalian, biarpun Cikgu Lulu, kamu bilang Cikgu Lulu ajar sekolah rendah lah basic yang paling penting, sebab itu harus mengambil pakar-pakar ya dari luar untuk mengajar. Okey, basic yang sangat penting kepada pelajar sebelum masuk ke sekolah menengah. Sebab itu Cikgu syorkan masuk ke dalam kelasnya untuk memperkuatkan konsep matematik kamu. Okey. Jadi di sini betul apa yang adik siapa tadi tu? Afrina. Ya, jadi L Afrina adalah Muhammad Hairul. Soalan ni terus L dan M ya. Raja 10. Oh ini, cikgu pun tak nampak. Ni L. Yang ini M. So apakah L dan M? Cikgu sudah lama tidak nampak soalan ni. jadi ini L. L campur asid. So apakah L tersebut? So tadi Afrina natrium hidroksida. Yes, betul. Betul ya. Kemudian ini adalah tindak balas peneutralan kan? Jadi tindak balas peneutralan adalah salah satu tindak balas eksotermik. Jadi sekarang siapa yang boleh jawab M? Siapa boleh jawab M? Adakah pelajar yang bagi jawapan M? Ramai yang sudah bagi jawapan ni, Cikgu Uci. Ya, apa dia? Haras. Jangan suruh saya sebut, saya segan menyebut benda-benda hari ini. Ya, apakah dia? Kata ni Muhammad Hairul, M ialah natrium karbonat. Ya, natrium karbonat. So M, kalau natrium karbonat, dia tidak boleh diterima lah, tetapi hampir tepat lah, bagus. Natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat. Yang sodium tu, yang sodium bikarbonat tu kan yang selalu kita beli serbuk penaik. Serbuk penaik. Jadi M ni adalah natrium bikarbonat. Jadi ini menyebabkan tindak balas endotermik ni di sini, tindak balas ini ya. So itu dua markah. Cadang untuk L 1 markah, cadang untuk M 1 markah. Senang kan dapat 2 markah? Lagi tinggal 4 lagi. Ni 6 markah ni. 4 markah ni ambil di mana? Tengok, kalau menjawab soalan ujian ke, peperiksaan ke, tengok ya dalam satu soalan tu ada banyak soalan di dalam dia. So garis soalan
So ini ni cadangkan L dan M. Ni satu soalan. 2 markah. Tentukan tanda delta H. Satu soalan lagi. Okey. Jadi untuk tandakan delta H sudah dapat tadi. Delta H untuk tindak balas 1 negatif. Delta H untuk tindak balas 2 positif. Yang ini mesti mention dua-dua lah baru dapat markah yang ketiga. Okay, so sekarang ini ya mesti mention dua-dua baru dapat markah yang ketiga. Iya. Kalau satu sahaja? Tidak dapat markah. Tiada markah setengah dalam kimia. Macam matematik juga cikgu Lulu. Okey. Tiada markah 1/2. Okey, jadi dia 3 markah sudah. Okey. Macam mana pula dengan markah keempat? Okey, kalau markah keempat dia suruh banding dan diduksikan. So bandingkan yang pertama of course bagi tahu. Okey, tindak balas 1 ialah tindak balas eksotermik. Tindak balas kedua ialah tindak balas endotermik. Dapat sebut ekso, dapat sebut endo, 1 markah lagi. Tapi mesti sebut kedua-dua lah. Okay. Sebab itu adalah lebih afdal atau lebih bagus sekiranya para pelajar menjawab dalam bentuk jadual. Ya, sebab kalau buat dalam bentuk esei, kamu tulis EXO ni, tindak balas ialah EXO. Lepas tu kamu cakap. Lepas tu endo pula di tengah-tengah cakap. Gini. Esei lagi. Jadi si pemeriksa dia akan hold yang ini EXO. Nak bagi markah ni EXO. Baca lagi. Alhamdulillah jumpa endo tindak balas 2. Baru tanda sini 1 markah. 1. So mudahkan pemeriksa supaya markah kamu pun dipermudahkan. Okay, so biasakan diri tulis dalam bentuk poin untuk esei ataupun dalam bentuk jadual. Okay. Seterusnya markah kelima. Markah kelima ya, markah kelima. Okay. So kalau cikgu terlalu cepat untuk menerangkan yang ini, kamu boleh tengok berulang-ulang lah. Kasih slow motion pun boleh kan kalau YouTube. Dia ada slow motion tu. So, Cikgu Uci, ada soalan lagi nih dari Muhammad Hairul. Esei memang wajib tulis panjang menjelak ke macam esei sejarah? Tidak, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, dalam soalan esei kimia digalakkan untuk menulis dalam bentuk poin 1, 2, 3, 4. Okey. Dan betul haras. Ya. Dan betul haras. Ataupun dalam bentuk jadual. Dalam bentuk poin atau jadual, dan ketika membuat perbandingan wajib disebut kedua-dua benda yang dibandingkan dalam ayat yang sama sekiranya dalam bentuk poin. Okey. Kemudian kita tengok pula betul Dini. Boleh tulis dalam poin. Bukan lagi boleh tulis, kalau boleh kita wajibkan dalam poin atau jadual. Okay. Jangan peningkan pemeriksa kan. Ya, ini bukan esei bahasa Melayu atau esei sejarah ya. Okey, jadi sekarang kita pergi ke markah yang kelima sudah. Kelima. Okey. Jadi untuk markah kelima kita hendak bandingkan dan diduksikan tindak balas 1 dan 2. Untuk markah kelima, jumlah kandungan tenaga bagi bahan tindak balas. Okey, kamu tidak boleh sebut kandungan tenaga bahan tindak balas, tidak diterima. Mesti ada perkataan jumlah. Tiada perkataan jumlah, tiada markah. Okey, jadi jumlah kandungan bahan tindak balas. Di sini ya, nampak pen cikgu ini bergerak. Okey, bagi tindak balas 1 ya, tindak balas tulis dalam sana. Tindak balas 1, jumlah kandungan bahan tindak balas, jumlah kandungan tenaga haba bahan tindak balas adalah lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Sebut satu kali saja, jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih tinggi berbanding hasil tindak
balas. Ha. Okey, hasil tindak balas. Kemudian untuk tindak balas 2, jumlah juga ya, perkataan jumlah itu wajib. Kalau tiada perkataan jumlah, cikgu ulang sekali lagi, jumlah. Kalau kandungan tenaga haba, jumlah kandungan tenaga haba, wajib jumlah. Tiada jumlah, tiada markah. Okay? Jadi jumlah kandungan tenaga bagi bahan tindak balas adalah lebih rendah. Lebih rendah berbanding, perkataan lebih pun wajib ya untuk membandingkan. Lebih rendah berbanding hasil tindak balas. Ya, daripada hasil tindak balas. So, itu untuk markah keempat. Okey, iaitu di mana kamu bagi tahu jumlah kandungan tenaga haba bahan tindak balas dengan jumlah kandungan haba hasil tindak balas tu. Okey, so mari kita tengok pula apa dia markah yang kelima. Yang markah kelima ni mesti tentang yang kita belajar tadi, iaitu pemutusan ikatan dan juga pembentukan ikatan. Itu adalah markah kelimanya. So jom kita tengok apa yang boleh kita deduksikan daripada pemutusan dan juga pembentukan ikatan. Okey, Cikgu Uci, ya. Maaf ya ganggu, ada lagi 4 minit. Okey, ada lagi 4 minit, rasanya sempat untuk yang ni. Okay. Jadi, tenaga haba yang diserap semasa untuk tindak balas 1 ya. Tenaga haba yang diserap semasa pemutusan ikatan. Okey, tenaga haba yang diserap semasa pemutusan ikatan, okey, lebih rendah daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. So itu untuk tindak balas 1. Untuk tindak balas 2, tenaga haba diserap semasa pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan adalah lebih tinggi daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. So kata kunci dia ialah kalau yang tindak balas 1 tu tenaga haba yang diserap semasa pemutusan ikatan lebih rendah daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Manakala untuk tindak balas 2 ialah tenaga haba yang diserap semasa pemutusan ikatan lebih tinggi daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Cikgu akan sambung untuk siri kedua, okey, untuk lebih kamu memahami tentang pemutusan dan juga pembentukan ikatan. Cikgu tidak sempat untuk terangkan pada hari ini, tetapi demikianlah untuk mendapat 6 markah bagi soalan 10A ini sahaja. Okey? Jadi cikgu harap kamu mendapat manfaat daripada perkongsian cikgu tentang cara-cara menjawab soalan SPM untuk tajuk termokimia bagi fakta-fakta awal ini. Ini belum pengiraan lagi ya. Okey, jadi stay tune dengan kelas-kelas kimia daripada cikgu dan rakan-rakan cikgu yang lain. So, itu sahaja untuk hari ini dan cikgu serahkan semula kepada Cikgu Lulu, iaitu moderator kita. Terima kasih. Demikianlah tadi perkongsian ilmu daripada Cikgu Uci. Jadi kita ucapkan, cikgu sendiri ucapkan syabas dan tahniah kerana satu perkongsian yang sangat menarik. Seperti kata Cikgu Teh tadi, Cikgu Lulu hari ini menyerap sahaja. Jadi adalah sedikit-sedikit tadi saya serap daripada 6 markah tadi, saya rasa saya boleh dapat 4 markah sahaja Cikgu Maya. Syukurlah untuk pagi ini. Okey, jadi kepada semua pelajar yang hadir bersama pada hari ini, sebelum cikgu memberikan kod yang terakhir, Cikgu Maya sudah pun memberikan pautan-pautan ataupun link untuk merekodkan kredit pelajar Akademi YouTuber dan juga cikgu lihat di ruangan live chat di situ juga telah diberikan username Cikgu Uci. Jadi pelajar semua boleh rujuk semula ataupun boleh tengok pada ruangan live chat
Cikgu lihat sini kita ada tetamu nih, Cikgu Jumrah. Hai Cikgu Jumrah. Hai Cikgu Jumrah. Tidak ada lagi yang cantik di dunia dan akhirat di sini. Kami semua di sini hari ini paling cantik di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Oke, jadi kepada semua pelajar yang belum lagi subscribe Cikgu Uci, kita berikan penghargaan kepada Cikgu Uci untuk tekan butang subscribe dan boleh juga melawat channel Cikgu Teh dan Cikgu Maya, dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk menyokong guru-guru yang banyak membantu pelajar semua. Jadi daripada sebelum Cikgu mengakhiri kelas hari ini, Cikgu berikan kode yang terakhir. Sabar. Oke, juga Cikgu lihat di situ, Cikgu Maya sudah pun memberikan juga link sijil. Oke, jadi pelajar semua boleh menggunakan email e-didik ataupun email yang diberikan di sekolah tuh, yang D5 tuh. Oke, jadi Akmal, kode terakhir Cikgu. Oke, kode terakhir pada hari ini ialah nomor 5. Nomor 5. Jadi itu sahaja. Ada apa-apa lagi daripada Cikgu Maya? Anything? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tahniah sebab sentiasa memberi sokongan yang terbaik untuk panitia kimia. Okay, tak kisahlah awak darjah berapa ke, tingkatan berapa ke. Kena ingat knowledge ni, ilmu ni sebenarnya penggunaan dia meluas, bukan semata-mata untuk ambil SPM ke, PT3 ke, UPSR ke, tak kisah. Dapat tu, itulah sebenarnya yang kita akan gunakan dalam kehidupan harian kita. So ajak lagi kawan ramai-ramai untuk join semua kelas yang disediakan, ingat, secara percuma oleh Akademi YouTuber. Okey, betul. Okey, seterusnya Cikgu Teh. Ya, salam sejahtera. Seperti Cikgu Maya, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua yang sertai kelas hari ini. Teruskan beri sokongan kepada panitia kimia dan Akademi YouTuber. Jaga diri baik-baik ya. Okey. Terima kasih Cikgu Teh dan Cikgu Uci. Ada lagi Cikgu Uci sebelum kita menutup tirai pada hari ini? Ya, teruskan menyokong guru-guru di Akademi YouTuber dan pasti kamu akan mendapat manfaat yang tidak terkira. Okay? Betul. Jadi ya, semuanya percuma. Itu saja dari saya. Betul. Wah, kita ada Cikgu Zan Zulkifli dan Cikgu Rosmaini di dalam yang mengikuti kelas pada hari ini. Tetapi sebenarnya kita sudah pun habis. Jadi itu sahaja daripada kami semua. Jadi kami ucapkan, saya sendiri sebagai seorang guru sekolah rendah mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM pada tahun ini. Jadi kita ucapkan bye-bye. Bye semua. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata gancaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.